Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk hari yang kelima. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi terus menerus akan mencurahkan rahmat kepada kita dengan pandangan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kesempurnaan ibadah puasa yang kita kerjakan, maka kena usaha supaya perkara-perkara yang sunat yang dituntut ke atas kita untuk kita lakukan, yang merupakan sunnah Nabi SAW. Tak kala mana berpuasa, maka hendaklah kita usaha sedaya mungkin untuk menyempurnakannya, kerana dengan kita dapat melaksanakan perkara-perkara yang dituntut, walaupun bukannya satu perkara yang wajib tetapi adalah perkara yang sunat, maka sudah tentu dia akan menyempurnakan lagi pahala ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tuan-tuan, perkara sunat tak kala mana kita berpuasa, iaitu hendaklah kita bersahur. Kerana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Tabrani. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, menurunkan rahmat ke atas orang yang bersahur. Yusallun bermakna Allah Ta'ala dan para malaikat menurunkan rahmat ke atas orang yang bersahur. Maka ini sebenarnya satu nikmat yang besar, kasih sayang dan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang Islam, umat Nabi SAW, sehingga kan dengan kita melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, dengan keberkatan kita berada dalam bulan Ramadan, sehingga kan dijadikan makan sebelum berpuasa itu, iaitu yang dinamakan bersahur, itu pun satu perkara yang boleh memberikan dan mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Maka sebab itu dengan bersahur saja orang Islam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata ulama bahawasanya hukum sahur ini adalah sunat. Hukum bersahur adalah hukumnya sunat. Bila kita tahu hukumnya sunat, maka sudah tentu apabila kita melakukannya, maka di sana ada pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal keadaan dia makan sahur tu dalam keadaan kenyang macam mana sekalipun, bahawasanya dia tetap dikira sebagai orang yang melakukan ataupun orang yang mengerjakan sahur. Maka sebab itu bahawasanya kita jangan lepaskan peluang untuk supaya mengambil ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan bersahur ini juga amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa makanlah sahur kerana sahur itu ada barakah. Tasaharu, kata baginda Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahur barakah. Riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan tasaharu, hendaklah kamu bersahur, hendaklah makan sahur. Fa inna fi sahur, kerana sesungguhnya dalam makan sahur itu maka terdapatnya keberkatan. Terdapatnya
terdapatnya keberkatan. Maka sebab itu kita jangan tinggalkan amalan bersahur ini, ya, walaupun kadang-kadang adanya setengah daripada kita yang rasa tak perlu bersahur. Dia rasa dia boleh bertahan sehingga sampai kepada petang, ataupun memang dikata dia tak biasa untuk makan pada waktu pagi-pagi lagi. Maka oleh demikian, ini merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba' tentu di sana akan mendapatkan kita pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai menunjukkan mahabbah, kasih kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti di sana akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi tuan-tuan, bahawasanya waktu makan sahur ni, waktu sahur ni, kita perlu tahu bahawasanya bilakah waktu yang dikatakan bersahur, bilakah waktu yang dikatakan sebagai makan sahur. Maka disebutkan ulama dalam kita mazhab Syafi'i bahawasanya waktu makan sahur ini adalah bila mana masuk pertengahan malam. Masuk setelah pertengahan malam, maka itu dah boleh dah untuk kita makan sahur. Bila sudah masuk saja pertengahan malam, maka itulah waktu bermula untuk bersahur. Tetapi di sana ada waktu yang lebih utama, ada waktu yang lebih afdal untuk kita bersahur, iaitu tak lain dan tak bukan, maka kita digalakkan mentakhirkan, menundakan, melewatkan sahur ni sampai hampir dekat dengan waktu subuh. Waktu subuh. Tapi bukan jangan sampai dalam 5 minit, 10 minit lagi nak waktu subuh. Bahkan di sana juga ada amalan yang perlu kita lakukan yang disebut sebagai imsak. Yang disebut sebagai imsak. Imsak ni menahan diri daripada makan dan minum. Kurang lebih 15 ataupun 11 minit sebelum daripada azan subuh. Maka ini adalah perkara yang sunat kata ulama untuk kita imsak. Untuk kita imsak. Maka sebab itu bahawasanya untuk mengamalkan makan sahur ni supaya kita memperolehi barakah, meskipun kata ulama bahawasanya hanya minum sekadar seteguk air sekalipun, ataupun hanya sesuap makan sekalipun, ataupun hanya makan sebiji korma sekalipun. Seperti mana nak buka kita makan sebiji korma, atau sahur pun kita makan sebiji korma, itu pun sudah dikira sebagai bersahur. Ini ukuran makan sahur. Tak lain dan tak bukan, hikmah kita bila mana bersahur, yang pertama adalah untuk kita bertahan ataupun menguatkan badan kita tak kala mana kita bersahur pada siang hari. Yang kedua, untuk melawan ataupun membezakan adat kebiasaan ahlul kitab, golongan Yahudi, Nasrani, mereka siang berpuasa, tinggal lagi sebelum tu, iaitu mereka tidak ada sahur. Maka justru itu orang Islam, umat Nabi SAW pun disarankan untuk berpuasa pada siang hari. Yang membezakannya, kita sebelum masuk waktu subuh itu, maka kita ada makan sahur. Maka di sinilah mudah-mudahan sebagai ittiba' sunnah, dan dia akan menyempurnakan pahala ibadah kita, iaitu ibadah semayang kita, ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang dalam perkara sahur ni juga perlu kita ambil perhatian berkenaan tentang imsak. Imsak tadi bahawa kita dah sebut bahawa sunat kita imsak kurang lebih 11 ataupun 15 minit sebelum daripada azan subuh. Maka sunat kita imsak, menahan diri daripada makan, minum. Maka ini dinamakan imsak, bukan makna imsak yang diberikan makna imsak tu puasa, tetapi imsak di sini adalah hukumnya sunat. Kerana bila mana seseorang itu
sampai kepada waktu azan, dia pun imsak juga. Ini tak makan dan tak minum. Dia berhenti daripada makan dan minum. Ini imsak, namanya imsak yang wajib. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, bahawa imsak ni ada dua. Satu, imsak sebelum daripada masuk azan subuh. Kurang lebih ada satu pendapat kata 11 minit, ada yang kata 15 minit. Itu hukumnya sunat. Imsak yang mandub, imsak yang sunat. Adapun tak kala mana azan subuh, itu dinamakan imsak yang wajib. Imsak yang wajib. Sebab tu ada yang menyatakan bahawa imsak yang diamalkan sekarang ni, iaitu tak makan, tak minum kurang lebih 10 minit ataupun 15 minit sebelum azan subuh, itu bid'ah. Tidak ada zaman pada zaman Nabi SAW. Sebenarnya tuan-tuan, ketentuan imsak ni sebenarnya sudah ada lagi pada zaman Nabi SAW. Seperti mana dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, begitu juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur bersama Zaid bin Sabit. Hadis ni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur bersama Zaid bin Sabit. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai habis bersahur, baginda sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mendirikan solat. Summa kumna ila solah. Kemudian kami pun bangun untuk solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya Anas, berapa lama kadar masa antara bersahur dan azan subuh? Maka bila ditanya berkenaan tentang kana qadar ma bainahuma, berapakah kadar antara keduanya, iaitu antara bersahur dengan azan subuh? Maka dijawab dalam hadis tersebut, beliau menyatakan sekadar membaca 50 ayat. Khamsina ayat, sekadar membaca 50 ayat. Jadi dalam hadis ini, pertanyaan berapa lama kadar antara sahur dan azan subuh boleh difahami sebagai sebenarnya berapa lama antara selesai bersahur dan azan subuh. Bukan berapa lama makan sahur tu sampai azan subuh, tetapi bahawa difahami daripada hadis ini berapa lama kadar selesai sahur dan azan subuh. Maka disebutkan iaitu khamsina ayat, 50 ayat, yang digambarkan oleh para ulama sekadar lingkungan dalam, ada kata 15 minit ataupun ada yang kata 11 minit. Maka daripada perkara inilah maka disebutkan ulama, inilah yang dinamakan sebelum 15 minit ataupun 11 minit sebelum daripada azan subuh, maka kita imsak. Ini yang dinamakan imsak yang sunat. Imsak yang sunat. Kerana bila mana ditanya bagaimana antara kadar Nabi selesai bersahur dan azan subuh, maka disebut khamsina ayat, 50 ayat. Kurang lebih dalam 15 minit ataupun 11 minit selesai dah bersahur bersama Nabi SAW, kemudian bersiap sedia untuk mendirikan solat. Itu dinamakan imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Tinggal lagi, adakah boleh selepas daripada imsak tersebut kita makan lagi? Yang penting sebelum masuk azan subuh masih lagi boleh dan masih sah lagi puasanya. Cuma tinggal lagi adanya bahawanya hukum yang disebut sebagai imsak sunat, iaitu kita berhenti makan dan minum sebelum daripada azan subuh itu kadar kurang lebih 11 minit ataupun 15 minit, kerana berdalilkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Adapun imsak yang wajib tersebut, itu yang disebut dalam
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, makanlah dan minumlah sehinggalah jelas bagi kamu. Dalam surah Baqarah tersebut dinyatakan supaya makan dan minum sehingga kan masuk waktu subuh. Jadi ayat ini adalah makluman kepada kita tentang had masa untuk bersahur. Had masa untuk bersahur. Supaya bukan maksud supaya kita menelan makan suapan terakhir ketika azan dikumandangkan. Ianya adalah batasan masa untuk bersahur yang tamat sebaik saja masuk waktu subuh. Jadi ulama menyebut bahawa imsak setelah masuk waktu subuh ni dinamakan imsak wajib. Imsak wajib. Kena tinggalkan, kena tahan daripada makan dan minum. Itu namanya imsak wajib. Manakala imsak yang tinggal beberapa minit lagi sebelum masuk waktu subuh, 11 minit ataupun 15 minit tadi, itu dinamakan imsak sunat. Imsak sunat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu perkara ini perlu jelas mengikut kepada mazhab kita Syafi'i dan mengikut kepada dalil-dalil yang telah disepakati oleh para alim ulama. Jadi kesimpulannya, ketentuan imsak yang jadi amalan kita pada hari ini sebenarnya memang sudah ada pada zaman Nabi SAW. Bukan bid'ah. Bukan direka-reka. Kerana ada kenyataan menyatakan bahawa pelik amalan orang puasa hari ini. Sebelum masuk subuh lagi, dia dah imsak dah. Dia dah tahan dah. Dia berhenti dah makan dan minum. Ini ajaran mana ni? Ini bid'ah. Nabi tak ajar. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, amalan imsak ni, ketentuan imsak yang berhenti makan ataupun minum berapa minit sebelum daripada azan subuh ni memang sudah ada pada zaman Nabi SAW, seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berhenti lebih kurang kadar 50 ayat, 50 ayat sebelum azan subuh dikumandangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak lain dan tak bukan kita mengamalkan ini, hikmahnya apa? Hikmahnya adanya imsak yang sunat ni, beberapa minit lagi sebelum masuk waktu azan subuh ni, hikmah dia memberikan kemaslahatan supaya kita ni boleh buat persediaan untuk bersihkan diri, untuk ambil wuduk, tujuan untuk pergi solat subuh berjamaah di masjid ataupun di surau, ataupun untuk pada ketika itu bermunajat doa kerana itu waktu mustajab. Itu antara hikmahnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kesimpulannya, para fuqaha mengatakan bahawa imsak yang sebelum berapa minit lagi azan subuh tu hukumnya sunat. Sebagai apa? Sebagai ihtiyat. Berjaga-jaga, berhati-hati agar supaya jangan sampai terlajak makan ataupun minum sehingga masuk pada waktu subuh. Maka berjaga-jaga, ihtiyat itu adalah lebih diutamakan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yang sebenarnya kita cubalah elakkan daripada suka membida'ahkan, menyesatkan orang lain dalam perkara-perkara khilafiyah ni. Sehingga kan apa yang dinyatakan statement, ada menyatakan bahawa ini perkara bid'ah, imsak yang dibuat ni tidak ada ajaran Nabi SAW. Sebab tu usahakanlah jangan kita membuat satu tuduhan yang mudah-mudah. Kerana di sana, tuan-tuan, perkara-perkara khilafiyah ini pasti ada hujah, ada dalil, apatah lagi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka ini yang telah diputuskan, telah disepakati oleh para alim ulama. Maka sebenarnya ketentuan imsak adalah sudah ada pada zaman Nabi SAW yang menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat tuntaskan hukum permasalahan imsak ini. Yang penting, tuan-tuan, adalah kita cuba untuk
mengamalkan sunnah Nabi SAW bagi orang yang berpuasa adalah untuk bersahur, kerana di dalam bersahur itu ada barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Mudah-mudahan puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.